الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa ni sebahagian daripada Nabi Ulul Azmi. Maknanya Nabi yang paling banyak menerima cubaan yang berat di dalam dakwah mereka mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam juga menghadapi ujian yang hebat dalam dakwah yang dibawa oleh baginda. Kisah Nabi Musa AS menghadapi Fir'aun kerap kali disebutkan dalam Al-Quran dengan berbagai-bagai bentuk dan usul. Baginda AS juga menghadapi karenah yang ditunjukkan oleh masyarakat Bani Israel yang berjaya diselamatkan baginda daripada tekanan dan penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun. Nabi Musa AS sendiri telah diburu oleh Fir'aun semenjak baginda AS berada di dalam perut ibunya lagi. Ketika kerajaan Fir'aun mengeluarkan undang-undang supaya membunuh setiap bayi lelaki yang dilahirkan supaya Nabi Musa AS tidak dilahirkan ke bumi yang akan mencabar kerajaannya. Jadi maknanya bila Fir'aun dia dapat maklumat daripada ahli sihir dia, pembesar-pembesar dia, menteri-menteri dia, bahawa akan lahir daripada kalangan bayi daripada kalangan Bani Israel ini akan meruntuhkan, akan menjatuhkan, menumbangkan kerajaan dia. Lalu diarahkan supaya setiap bayi yang dilahirkan di Mesir semuanya dibunuh. Lahir saja bunuh, lahir saja bunuh. Kerana dia takut. Sehebat-hebat Fir'aun, sebengking-bengking, segarang-garang Fir'aun, segedebe-debe Fir'aun ni, dia takut juga. Dia takut kepada seorang manusia, individu yang disebut sebagai Nabi Musa alaihissalam. Kerana Nabi Musa akan menggugat kerajaan dia yang besar. Semua rakyat takut tunduk kepada Fir'aun. Kerana Fir'aun ini bersikap kejam. Banyak tempat yang Allah Ta'ala sebut tentang perangai Fir'aun, dan juga Allah Ta'ala sebut tentang bagaimana dia menentang perjuangan yang disampaikan oleh Nabi Musa. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha, Allah Ta'ala sebut dalam juzuk yang ke-9 surah Al-A'raf, dan berbagai-bagai surah cerita antara Musa dengan Fir'aun. Jadi maknanya apabila dia mengetahui kerajaan dia akan digugat oleh Musa ini, lalu dia memerintahkan supaya setiap bayi daripada kalangan Bani Israel itu bila dilahirkan dibunuh, dan merikut riwayatnya ribu-ribu, bahkan puluh ribu dia bunuh dengan begitu kejam. Okey, terus firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh najaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Wa idh najaynakum, dan ketika kami telah menyelamatkan kamu. Kamu di sini siapa dia? Iaitu Bani Israel. Sedangkan ayat ni diturunkan, ni cerita Bani Israel, Nabi Musa dengan Fir'aun kan. Sedangkan ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nak tujuan Allah Taala sebut macam tu, nak bagi peringatan, pengajaran kepada orang Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah menyelamatkan kamu, maknanya nenek moyang kamu. Min ali Fir'aun, daripada
ahli Firaun ni tentera Firaun ataupun pengikut-pengikut Firaun. Yasumunakum, mereka mengenakan, menimpakan akan kamu. Akan kamu di sini macam kita sebut tadi, maknanya nenek moyang kamu. Su'al azab, seburuk-buruk azab. Bagaimana keadaan, gambaran kedudukan seburuk-buruk azab yang ditimpakan, yang dikenakan oleh Firaun dan juga pengikut-pengikut dia. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan juga membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Jadi perempuan dia tak takutlah, sebab ahli sihir bagi tahu yang akan menggugat kerajaan dia adalah lelaki. Seorang bayi lelaki apabila dia besar nanti, dewasa nanti, dia akan menggugat kerajaan kamu. Tak sebut perempuan, lalu perempuan dibiarkan hidup. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni dalam bentuk apa dia? Wazat bina apa tu, yuzabbihu tu, dalam bentuk bina takfir, menunjukkan banyak kali sembelih. Sari-sari Firaun dengan tentera dia menyembelih anak-anak lelaki ni dengan satu jumlah, satu bilangan yang sangat banyak. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Wa fi dzalikum, pada yang demikian itu, bala'um, satu musibah, suatu ujian, suatu azab yang sangat dahsyat, min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Yang bunuh anak-anak lelaki ni siapa dia? Firaun dengan tentera dia kan. Kenapa dia kata min rabbikum? Dia tak kata bala'um min Firaun. Ancaman itu, kejahatan itu, kezaliman itu daripada Firaun, bukan daripada Allah. Sebab apa? Semua tak tahu ya? Tahu ke tak tahu? Yang sembelih tu siapa dia? Firaun dengan tentera dia kan? Bukan Allah Ta'ala. Kenapa dia kata bala'um min rabbikum? Satu ujian, satu musibah, bala daripada Tuhan kamu. Sebab sesuatu perancangan jahat yang dilakukan oleh manusia tidak akan berhasil tanpa kebenaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa keizinan daripada Allah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut tentang apa dia? Masalah sihir kan? Sihir ni memang boleh berlaku. Zaman Nabi ada, zaman Nabi Sulaiman pun ada. Sihir ni buat naya ke orang. Di antara bentuknya sekarang ni dikenali dengan apa? Dengan santau kan? Bagi orang sakit, orang muntah, orang menderita sengsara, guna ilmu sihir. Tetapi sihir itu boleh berlaku tak kalau bukan dengan izin Allah? Allah Ta'ala sebut apa ayat dalam surah Al-Baqarah tu? Ayat sihir, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi illa biiznillah. Mereka tidaklah dapat memudaratkan seseorang melainkan dengan izin Allah. Jadi ancaman, kezaliman yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia tidak akan berhasil kalau sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tak izinkan, Allah Ta'ala tak perkenankan. Sebab tu dia kata walaupun si Firaun yang membunuh, atas Allah Ta'ala izin dapat. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak dapat. Jadi timbul pula persoalan, kenapa Allah Ta'ala izin? Allah Ta'ala ni dia bersifat dengan adil. Kamu minta baik, dapat baik. Kamu minta jahat, dia izin jahat. Hukum dunia dia tak kira. Sebab tu dia ada mahkamah satu lagi di akhirat. Hukum dunia, orang nak buat baik ke, nak buat jahat ke, dia bukan satu keputusan yang muktamad. Walaupun ada mahkamah dalam dunia kan, seluruh dunia ada mahkamah kan untuk membicarakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Tapi besok kena bicara sekali lagi. Tak selesai, tak habis oh. Sebab itu Nabi Musa bila dia diberi ancaman oleh Firaun kan,
Firaun ni dia nak apa, dia bila amanna bi rabbi Musa wa Harun, bila dia kalah sihir, ahli sihir Firaun tu kalah, lalu pengikut Firaun ni beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun. Dah nampak Firaun kalah, jadi dia nampaklah kebenaran itu berpihak kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Lalu Firaun menghukumkan mereka dengan memotong tangan dan kaki, potong tangan kanan dan secara berselang kaki kiri. Kalau potong tangan kiri, kaki kanan. Lalu pengikut yang Firaun yang telah beriman menyebut, faqdi ma anta qadin innama taqdi hazihil hayatad dunya. Hukumlah kerana kamu boleh berhukum, tetapi hukuman yang kamu jatuhkan itu hanyalah hukuman di dunia, mahkamah di dunia, keputusan di dunia. Tetapi ada lagi satu hukuman di akhirat. Jadi kembali kepada apa yang kita bangkitkan ini, segala kejahatan Allah Ta'ala kalau orang minta dia bagi. Bukan kata bila minta baik dapat, minta jahat dia tak bagi, tak. Itu kamu nak. Sebab manusia diberi pilihan, disuruh ikhtiar. Sebab tu kita dah mengaji apa dia qada qadar, bab akidah ni kan. Maknanya walaupun Allah Ta'ala menentukan, Allah menentukan berdasarkan kepada pilihan. Sebab itu yang kamu pilih. Pilih baik, dapat baik. Pilih jahat, dapat jahat. Okey. Sebagai contohnya, dua makanan terhidang di hadapan kita. Makanan yang halal dan haram. Jadi kita pilih yang mana? Kalau kita pilih yang halal, Allah Ta'ala izin kepada kita menyentuh, kita mengambil makanan yang halal. Tapi kalau kita ambil yang haram, Allah Ta'ala izin juga. Tapi kamu terima di akhirat besok. Bukan kata bila nak ambil benda haram tu tangan jadi kudung ke, jadi dia apa, stroke ke, tak boleh angkat tangan. Tak boleh nak ambil. Kalau benda haram, Allah Ta'ala halang. Tak, dia adil. Ini sebahagian daripada sifat keadilan Allah. Kamu minta apa semua dia bagi. Firaun nak buat jahat, dia bagi, dia izin. Sebab tu dia kata bala ummi rabbikum, bala ujian daripada Tuhan, kerana Allah Ta'ala izin. Macam sihir tadi, kalau Allah Ta'ala tak izin jadi tak? Taubat tak jadi. Sebab itu akidah kita kena kuat, pergantungan kita dengan Allah Ta'ala kena kuat. Sesuatu yang akan berlaku atas dunia ni tanpa izin Allah, dia tak akan berlaku. Qul lan yusibana illa ma qad kataballahu lana. Tidak akan berlaku satu musibah melainkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini satu ujian yang sangat besar, menyebabkan sebilangan besar bayi-bayi daripada kalangan Bani Israel itu dibunuh, disembelih dengan begitu kejam. Okey, terus. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Nabi Musa AS dibesarkan di istana Fir'aun sehingga ke usia muda. Jadi perancangan Allah kan. Allah Ta'ala sebut wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Manusia merancang, Allah Ta'ala merancang, tetapi perancangan Allah Ta'ala sebaik-baik perancangan. Sebab itu al-kaidu, al-makru, al-istihza'u yang kita sebut ni sebahagian daripada sifat Allah. Maknanya sifat tipu daya. Orang kata ini nak menyamakan Allah. Tak, memang sebut ayat dalam Quran. Tapi perancangan tipu daya Allah dengan makhluk sudah tentu tak sama. Tapi sifat tipu daya itu ada. Jadi Firaun ni tujuan dia buat macam tu, sembelih semua anak-anak lelaki daripada kalangan Bani Israel ini supaya tak hidup seorang pun. Tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan Nabi Musa boleh hidup. Bahkan dibela di dalam, dipelihara, dijaga, dibela, diasuh di dalam istana dia. Orang hak dia nak bunuh tadi, orang yang dia takut, bimbang, khawatir yang akan meruntuhkan kerajaan dia. Ini adalah satu perancangan, penyusunan daripada Allah. Okey, terus. Bagi dia diburu lagi sehingga terpaksa melarikan diri ke Midian beberapa tahun lamanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه بالتابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له
وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي إذ أوحينا, ketika kami telah wahyukan, ila ummika, kepada ibu engkau, ma yuha, sesuatu yang diwahyukan. Di antara bentuk perancangan Allah, penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa ini, sebab Allah Taala dia nak lantik Nabi Musa menjadi nabi lagi rasul, mengajak manusia supaya beriman kepada Allah. Jadi sudah tentu individu-individu yang dilantik itu dijaga, dipelihara oleh Allah. Semua nabi-nabi macam tu kan. Wallahu ya'simuka minan nas. Kepada Nabi Muhammad Allah Taala kata wallahu ya'simuka minan nas. Allah Taala memelihara, mengawasi, menjaga kamu daripada ancaman manusia. Dia kata Allah Subhanahu wa taala menyebut, kami telah wahyukan kepada ibu engkau sesuatu yang diwahyukan, adikzifihi fit tabut, hendaklah kamu letakkan Musa ini setelah dilahirkan, fit tabut maknanya di dalam peti ataupun di dalam kotak. Setelah lahir letak dalam peti. Dalam ayat yang lain Allah Taala menyebut pula, setelah lahir itu bagi susu dulu, bagi dia minum susu sampai kenyang dulu. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih, kami telah wahyukan kepada ibu Nabi Musa supaya dia menyusukan akan Musa. Fa idza khifti alaihi fa alqih fil yam, kalau kamu bimbang khawatir tentang keselamatan dia, kamu letak dia di dalam sungai. Maknanya masuk dalam peti kotak lalu dihanyutkan di dalam sungai. Wala takhafi wala tahzani, kamu jangan takut, jangan susah hati. Tak takut apa? Anak dia siapa nak jaga? Tak dalam peti, bayi yang baru dilahirkan letak dalam sungai, tenggelam ke, dimakan oleh buaya ke, oleh ikan yang besar ke, sudah tentu bimbang. Allah Ta'ala bagi jaminan. Jangan takut, jangan susah hati, jangan bimbang. Inna raduhu ilaiki, suatu hari kami akan mengembalikan akannya kepada engkau. Bukan sahaja dia selamat, jangan takut dia akan selamat, dah confirm selamat, kami janji, kami beri jaminan kata Allah dia akan selamat. Cuma satu lagi, selain daripada dia selamat, dia akan kembali kepada kamu. Bukan sahaja kembali selamat, yang pertama kembali kepada kamu di balik rumah balik besok, dia akan sampai ke pangkuan kamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan jadikan dia sebahagian daripada rasul-rasul yang diutuhkan. Tengok janji Allah. Jadi ibu Nabi Musa AS berpegang kepada janji Allah. Peringkat mula memang dia bimbang, khawatir, susah hati, takut anak dia mati, terdedah dengan bahaya. Allah Ta'ala kata jangan takut, dia akan selamat, bahkan dia akan kembali kepada kamu, dan dia akan dilantik menjadi salah seorang daripada rasul yang diutuskan. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, maknanya letakkan dia hanyutkan dia di dalam sungai. Falyuqihi al-yammu, maka membawa akannya Nabi Musa tadi, dia bawa Nabi Musa yang duduk dalam peti itu, falyuqihi al-yammu bis-sahil, membawa akannya Musa oleh sungai bis-sahil, dia akan bawa sampai ke tepi pantai. Dia akan bawa Nabi Musa ni sampai ke tepi pantai. Bila sampai ke tepi pantai, selamatlah kan. Yang Nabi Musa yang ibu Nabi Musa takut, khawatir, bimbang tu, duduk tengah-tengah sungai tu, takut tenggelam ataupun dimakan oleh binatang-binatang yang dalam sungai, buaya ke, ikan ke, yang tu dia susah hati. Tak apa, dia kata, Allah Ta'ala kata tak apa, dia akan sampai ke pantai. Sungai ini bawa Musa ni sampai ke pantai. Bila sampai ke pantai, ya'khusu aduwwul li wa aduwwullah, akan mengambil Musa ini. Siapa yang ambil tu? Musuh aku dan musuh Musa. Yang akan ambil dia, orang yang ambil ni adalah musuh aku dan musuh Musa. Siapa dia? Secerdik-cerdik Firaun akhirnya kena tipu.
Dengan perancangan Allah Ta'ala, dia bela pula budak ni sampai ke besar. Dah besar ni lawan dia pula, gugat kerajaan dia. Sebelum ni memang dia arahkan bunuh semua anak-anak lelaki daripada kalangan Bani Israel apabila dilahirkan. Dia kata akan ambil Musa ini oleh musuhku dan musuhnya, musuh Musa juga, iaitu Firaun. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni, aku akan campakkan atas kau kasih sayang orang daripadaku. Berikut ceritanya di dalam kitab-kitab sirah dan kitab-kitab tafsir, di antaranya di dalam kitab Qisasun Nabiyyin yang dikarang oleh Maulana Abu Hasan Ali An-Nadawi. Orang tengok Nabi Musa ni masa dia baby lagi, masa dia bayi, masa dia kecil lagi, semua orang sayang kat dia. Hatta isteri Firaun nak cekik, nak bunuh, nak sembelih, sebab dia susah hati, tak tahan ni Musa. Hak dia duk cari selama ni, tak tahan ni. Isteri dia kata jangan bunuh. Dia jadi anak angkat kita. Atau dia jadi khodam istana. Kenapa kamu nak bunuh dia? Dia budak lagi. Tengok secerdik-cerdik Firaun ni, dia tertipu. Isteri Firaun kata jangan bunuh dia. Allah Ta'ala campurkan kasih sayang orang kepada kamu minni, maknanya dengan arahanku, dengan perintahku, dengan takdir aku, dengan ketentuanku. Litusna'a ala aini, supaya diasuh Nabi Musa itu di atas penguasaanku. Dibesarkan dalam istana Firaun berdasarkan pada pemantauan Allah. Allah Ta'ala pantau, tak boleh nak buat naya kat dia, tak boleh nak mencederakan dia. Tak ada siapa pun yang mampu, yang boleh nak melakukan sesuatu kejahatan kepada Nabi Musa, walaupun duduk dalam istana musuh. Kalau Allah Ta'ala jaga-jaga, tengok, ini kuasa Allah Ta'ala. Apa tidak senanglah dia nak melakukan sesuatu kejahatan kepada Nabi Musa. Idh tamshi ukhtuka, ketika berjalanlah oleh saudara perempuan engkau, maknanya kakak Nabi Musa AS berjalan. Fataqulu, lalu dia kata, hal adullukum ala man yakfuluh, adakah kamu mahu aku tunjukkan kepada kamu siapa yang akan menjaganya? Berikut sejarahnya, Nabi Musa semasa dia kecil lagi, lalu diberi pihak istana, Firaun sendiri dan isteri Firaun bagi kepada orang perempuan, ibu-ibu untuk menyusukan dia. Semua dia tak kasih. Bagi kat orang ni menangis, bagi kat orang ni menangis, bagi kat orang ni menangis. Hari pertama menangis, hari yang kedua menangis, hari yang ketiga menangis. Jadi pihak istana ni jadi geger habis, jadi riuh rendah, membincangkan satu isu je. Budak ni tak nak susu dengan orang, dia tak kasih, habis. Masa tu orang tak fikirkan masalah-masalah lain. Sepatutnya dalam istana dia fikir masalah negara, fikir masalah kerajaan Mesir tu. Isu tu semua terpadam, lenyap dengan seorang bayi. Duk hari-hari duk bincang isu dia. Kalau tak, hari pertama dah tak makan, takut lapar budak ni. Hari kedua kot dia nak minum, tak minum. Hari yang ketiga pun tak minum. Sebab semua ibu-ibu yang ada yang maknanya menyusu secara percuma, ada yang menyusu secara bayaran, yang dibayar oleh pihak istana, semua dia menangis, tak kasih, dia tak nak. Lalu kakak Nabi Musa ni, dia tahu isu ini, adik dia tak nak susu dengan siapa-siapa pun. Lalu dia kata, kamu nak tahu tak, aku boleh tunjuk orang, boleh tunjuk seorang ibu, seorang perempuan, dan kalau dia menyusukan bayi ini, sudah tentu dia nak, dia tak akan menangis. Orang kata bagus lah, duk cari lama dah, semua pun tak kasih. Pihak istana bagi bayaran yang tinggi untuk menyusukan bayi ini. Dibawa bertemu dengan siapa? Kakak Nabi Musa ni. Dia tunjuklah mak dia sendiri. Lalu pihak istana terima. Faraja'naka ila ummika, kami telah kembali oleh kami akan engkau kepada ibu engkau. Itu yang disebut tadi, inna radduhu ilaiki. Allah Ta'ala janji kan, wahai ibu Musa, kamu susukan dia, kamu letak dalam peti, hanyutkan dalam sungai. Dia bukan sahaja selamat, suatu hari nanti kami akan pulangkan dia balik ke pangkuan kamu. Memang pulang sungguh. Lalu orang bagilah kepada ibu dia. Ibu dia pun bagi susu, senyap terus. Terkejut semua orang istana. Istana, Firaun, isteri dia, semua petugas-petugas istana ni semua terkejut. Faraja'naka ila ummika.
Kami telah mengembali oleh kami akan engkau kepada ibu engkau, kai taqarra 'ainuha wa la tahzan, supaya hati dia sejuk, hati dia tenang. Tuan-tuan cuba bayang, baru sahaja bayi dilahirkan berpisah dengan dia. Ibu-ibu ataupun bapa-bapa kan biasa juga berlaku bila anak tu kuning ke sakit ke, ditahan di hospital. Baru je lahir, tak boleh jumpa dengan anak dia. Susah hati tak? Susah hati ya? Mesti susah hati. Dia sentiasa fikir tentang keselamatan dia, tentang bayi dia tadi. Ini dah berapa hari ditinggalkan, tapi dia berpegang dengan janji Allah. Ibu Nabi Musa ni tadi, dia tak apa, kamu jangan susah hati, dia akan kembali kepada kamu. Allah Ta'ala kata kai taqarra 'ainuha wa la tahzan, supaya hati dia sejuk, hati dia tenang bila anak dia dapat balik, dan dia tidak susah hati, tidak berduka cita. Lalu Allah Ta'ala sebut lagi, dah dia dewasa, dah jadi pemuda, dah jadi remaja, wa qatalta nafsan, dia bunuh pula pengikut Firaun, kaum Qibti. Kaum Qibti ni bergaduh dengan Bani Israel. Dia tengok kaum Firaun ni, pengikut Firaun ni memang kurang ajar, biadab, suka memperbodohkan, memperhambakan Bani Israel. Dia pergi, sebenarnya dia nak lerai je. Dia tumbuk tu slow je. Dia tumbuk kena mati. Tu yang Allah Ta'ala kata wa qatalta nafsan, kamu telah membunuhkan seorang manusia. Kan ada hadis kan di akhirat nanti, orang jumpa Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Saleh supaya cepatkan hisap kan. Semua Nabi-Nabi bagi alasan mereka ada salah. Semalam Nabi apa? Nabi Ibrahim, dia kata dia salah juga kan. Dia kata dia tipu, dia ini sakim, dia kata dia sakit, padahal ni tak sakit. Dia ada perancangan, dia ada satu perancangan untuk dia nak hancurkan berhala. Nabi Musa pun bila diminta doa supaya doa pada Allah Ta'ala di akhirat, dia tak nak, dia malu. Sebab dia rasa dia ada salah. Apa salah Nabi Musa? Di antara perasaan salah yang menghantui dia, kerana dia pernah bunuh Bani Israel. Mana boleh seorang Nabi bunuh orang tanpa alasan yang kukuh, kecuali di dalam peperangan. Ditumbuk-tumbuk mati. Orang dulu-dulu nak ambil ilmu kuat kan, nak angkat sesuatu sebut Ya Ali, Ya Musa kan. Sebab apa? Dengar ceritanya, Nabi Musa dengan pada Saidina Ali ni memang orang yang sangat handal lah, orang yang hebat. Tapi hak saya sebut ni saya tak pergi ijazah. Hari tuan-tuan beramai pula Ya Ali, Ya Musa, Ya Ali, Ya Musa kan. Ini cerita orang tua-tua dulu sebut macam tu. Tapi sejarah Nabi Musa ni memang kuat lah. Kan ada satu cerita yang lain, anak-anak Nabi Syuaib kan, dua orang tu, dia nak bagi minum kambing. Pada suatu masa yang sama, ramai orang lelaki pergi untuk memberi, ambil air dalam satu perigi, memberi minuman kepada binatang masing-masing. Perigi itu bila dah digunakan, lalu ditutup dengan satu penutup. Penutup itu nak angkat dia kekuatan 10 lelaki. Selain daripada kuat dia bunuh, dia tumbuk sekali mati tu, kekuatan Nabi Musa ni 10 lelaki. Bila angkat 10 orang, angkat berat tu, kalau tak bilangan tak cukup 10 orang, memang tak mampu nak angkat. Dia pergi angkat seorang je. Tu nak tunjukkan bahawa kekuatan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa AS. Fanajainaka, bila dah bunuh Bani Israel, kena halau lagi lah, kena buru lagi, dikejar oleh Firaun. Akhirnya Firaun tahu hak yang dibesarkan di dalam rumah ni Musa rupanya. Apatah lagi bila dia bunuh pula pengikut Firaun. Lalu Firaun buru dia, Allah Ta'ala selamatkan dia. Fanajainaka, kami telah menyelamatkan engkau minal ghammi, daripada kesusahan. Wa fatannaka futuna, kami telah menguji engkau dengan satu ujian yang besar, yang berat. Falabista sinina fi ahli Madian, engkau tinggal menetap beberapa tahun bersama dengan penduduk Madian. Summa ji'ta ala qadari ya Musa, kemudian kau datang berdasarkan kepada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dia datang balik ke Mesir. Wastana'tuka li nafsi. Wastana'tuka maknanya istafaituka, aku telah memilih engkau, li nafsi yakni wa hamli risalati, aku memilih engkau untuk membawa risalah aku wahai Musa. Allah Ta'ala sebut baliklah, kamu kecil dulu aku yang nak duduk selamatkan kamu tu.
Waktu dah kamu besar, kamu diburu oleh Firaun kerana kamu bunuh orang, aku juga selamat. Dan aku juga telah memilih kamu jadi seorang rasul. Sesuatu kebaikan yang kita buat, kita tak boleh ungkit kan? Betul tak? Contohnya kita bersedekah. Allah Ta'ala kata, la tubtilu sadaqatikum bil manni was salwa, bil manni wal adha. Jangan kamu membatalkan pahala sedekah kamu dengan cita-cita supaya orang tu balas balik. Tu ungkit juga tu. Ataupun menyakiti orang yang kita beri sesuatu sumbangan. Memang salah. Pahala ibadat amalan kita kalau kita ungkit, memang Allah Ta'ala hapuskan. Tetapi Allah dia boleh ungkit, sebab dia yang buat manusia, dia yang bagi pahala kepada manusia. Allah Ta'ala ungkit balik, aku selamatkan kau, aku lantikkan kau menjadi rasul. Okey, terus. Setelah diutus menjadi rasul, Nabi Musa AS telah diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun di Mesir. Fir'aun bukan sahaja menentang dakwah yang dibawa oleh baginda AS, bahkan juga mengerahkan segala kekuatan yang ada, termasuk menggunakan khidmat tukang-tukang sihir dan juga bala tentera yang ramai bagi membunuh Nabi Musa AS dan mengalahkan beliau. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Okey, idhhab anta wa akhuka. Dia ada ayat Quran, dia kata idhhaba, dua orang kan. Yang ni dia kata idhhab seorang, wa anta. Anta wa akhuka, dua orang jugalah. Ada ayat dia sebut izhaba sahaja. Pergilah olehmu wahai Musa dan Harun. Ayat ini dua orang juga, izhab anta. Pergilah oleh kamu wa akhuka, dan saudara engkau. Siapa dia? Saudara Nabi Musa AS, Harun kan. Bi ayati, dengan ayat-ayatku. Tanda ayat maknanya tanda-tanda kebesaranku. Wala taniya fi zikri, jangan kamu lalai daripada mengingatiku. Allah Ta'ala bagi nasihat, bagi peringatan, nak pergi berdakwah ni sentiasa kena ingat Allah, dengan lalai. Lebih-lebih lagi nak bertemu dengan musuh-musuh Allah. Sebab yang pegang hati manusia ni adalah Allah. Musuh kamu hebat macam mana pun, kalau Allah Ta'ala tak izin untuk melakukan kejahatan, tak dapat. Macam kita sebutkan tadi, Firaun ni memang handai lah, gedebel, samsing, zalim. Tapi jangan, ketika kamu pergi bertemu dengan Firaun, jangan lupa, jangan lalai daripada selalu ingat kat aku. Bila ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan bantuan dan juga pertolongan. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada Firaun, kerana Firaun itu melampaui batas. Apa makna melampaui batas? Melampaui sempadan ketetapan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqula, maka hendaklah kamu berdua berkata, lahu baginya, bagi Firaun, qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Walaupun dia kafir, walaupun dia zalim, walaupun dia jahat, cakap perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia akan ingat ataupun dia takut. Ayat ni lah menjadi dalil orang-orang sebahagian daripada pendakwah, ahli-ahli usrah. Saya selalu ulang 2-3 hari ni, ahli-ahli usrah. Sebab ahli usrah ni dia dapat ilmu Islam daripada usrah, bukan mengaji. Esok dah jadi ahli-ahli usrah ni dah 5 tahun masuk usrah, jadi nakib. Bila dia nakik, dia pun ceritalah ilmu hak dia dapat tu sampai kepada ahli-ahli yang lain pula. Dia bukan mengaji pun. Ilmu dia kena mengaji, baru dia faham. Sebab banyak sangat, 2-3 hari ni orang duk tanya soalan yang sama. Dengan Firaun pun kita cakap lemah lembut. Kita nak dakwah orang kena lemah lembut. Itulah kata, kalau orang istilah dulu, orang kata mengaji tak habis. Kalau mengaji, baca Quran, baca tak habis. Dia peringkat pertama, itu pendekatan dia. Dia ada satu keadaan yang lain. Bila diceramahkan, ditazkirahkan dengan lemah lembut, sopan santun, dia tak terima. Dia ada suatu keadaan, faqul lahum qawlan baligha, katalah kepada mereka perkataan yang memberi bekas. Contohnya Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 63.
Dimulakan dengan ayat alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Allah Ta'ala kata, adakah kamu tidak memperhatikan, kamu tidak melihat wahai Muhammad kepada orang-orang yang menyangka bahawa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan sebelum engkau. Ada di kalangan manusia mengaku beriman kepada Quran dan kitab samawi yang lain yang sebelum Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Yuriduna an yatahakamu ila taghut, kata beriman kepada Quran tapi tak nak ikut hukum Quran, nak ikut hukum taghut. Hukum taghut ni hukum manusia. Wa qad umiru an yakfuru bih, mereka diperintahkan supaya mengkufuri taghut. Apa ayat yang Allah Ta'ala perintahkan mengkufuri taghut? Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Sedangkan mereka diperintahkan untuk mengkufuri taghut wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak menyesatkan mereka dengan sejauh-jauhnya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Allah Ta'ala kata ada satu golongan, bila kamu ajak kembali kepada hukum Allah, hukum dalam Quran dan hukum Rasul, manusia itu menghalang manusia daripada menghampiri kamu, mendekati kamu dengan sejauh-jauhnya. Jangan dekat dengan pokok-pokok ni. Bila ajak orang kepada Quran dan hadis, mereka lawan. Ini di antara ciri sifat orang munafik. Lalu Allah Ta'ala kata, fa kaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim. Bagaimana apabila telah menimpa akan mereka oleh musibah, sesuatu yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka, summa ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa. Orang munafik zaman Nabi, bila dia kena musibah, kena bala, dia pergi jumpa Nabi supaya Nabi berdoa. Kalau dalam keadaan aman, dia lawan Nabi. Bila dia terdesak, tersepit, dia berbaik-baik dengan Nabi. Lalu Allah Ta'ala kata, ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka lah orang-orang yang Allah Ta'ala tahu di dalam hati mereka. Fa'arid anhum, berpalinglah daripada mereka. Wa'izhum, berilah peringatan kepada mereka. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, katalah pada diri mereka suatu perkataan yang boleh memberi bekas di dalam hati, maknanya bagi sakit hati. Ni kena beritahu orang Islam ni, nak berdakwah kena ikut Quran. Dia ada keadaan kita cakap lemah lembut, tapi tak berdegih, tak berganjak, tak ada kesan, tak ada perubahan. Dia kerana ada di kalangan manusia ni lemah lembut, dia tak ada kesan pada diri dia. Dia tak heran, tidak menyentuh hati dia. Tapi kalau kita tibai, masa tu baru dia terkedu. Keadaan yang kedua, kita boleh cakap kasar. Dan Nabi SAW bukan semua keadaan dia bercakap dengan suara keadaan lemah lembut, tidak. Kadang-kadang dia tinggi suara, dia keras, dia memberi suatu peringatan yang memberi kesan di dalam hati manusia. Ni ingat pendakwah-pendakwah ni, bila kita cerita, kadang-kadang kita tegas. Orang kata apa cakap tinggi suara macam tu? Kan Rasulullah ni lemah lembut. Firaun yang kafir pun Allah Ta'ala suruh bagi peringatan dengan cara lemah lembut. Dia duduk jaja ayat satu ayat tu. Sedangkan Al-Quran ni ribu ayat Quran. Sebab apa jadi macam tu? Sebab tak mengaji Quran, tak mengaji tafsir Al-Quran, dan dia tak faham Quran secara keseluruhannya. Jadi peringkat permulaan memang disuruh supaya bercakap dengan lemah lembut kepada orang yang kita dakwahkan. Tapi bila berulang-ulang kali dia tak terima, boleh kita cakap kasar, tinggi suara dengan dia untuk memberi kesan, kefahaman, kesedaran di dalam diri dia. Okey, terus. Nabi Musa AS dituduh oleh Fir'aun sebagai ahli sihir dan cuba memisumkan pemikiran rakyat Mesir dan merosakkan amalan tradisi yang dilakukan mereka zaman berzaman. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wastaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.